Okay, Assalamualaikum dan juga selamat petang semua. Harap semua dengar. Okay, sebentar ya. Uh, dah tak masuk lagi. Oh, okay. Is it in Teams? Okay, Assalamualaikum. So, semua dapat tengok tak slide ni? Nampak sir. Ni view je. Oh, ni sebab first time guna PowerPoint live. Dia macam dia boleh, tak payahlah nak share screen kan. Dia macam share kat sini lah. Dia sunting je buat, sunting tak? Oh, dia sunting dulu. Memang dia sunting kan, ni padam balik. Okay. Very good macam ni. Laser. Dia tak ada apa pun. Ni. Okay. Very good dah. Okay, so ada tak lagi yang saya nak kena approve members? Okay, tak ada. Tak apa. Kalau ada lagi kita tengok. Okay, so ini adalah sesi kelas kita online untuk petang ni. Okay, so untuk lab tu, so pengumuman pertama adalah untuk lab, kamu boleh buat macam biasa. Okay, but anytime you guys stuck, make sure you guys boleh tanya saya lah. Ini WhatsApp personally dan sebagainya. Okay, jangan you guys kalau stuck tak tahu buat lab, tanya kawan pun tak boleh. You guys boleh directly ask me lah. Okay, itu yang penting. So dan yang keduanya, kalau you guys perasan dekat bahagian assessment, ada midterm saya letak kat situ, term test tu. Saya memang mostly saya buat dia online, and then the time duration tu sudah mention kat situ within the 24 hours, which is you guys boleh buat, but the time you need to actually do the midterm tu pun dalam 1 hour je sebenarnya, 1 hour. So you guys anytime you guys rasa nak buat midterm tu boleh buat, atau boleh download dulu tengok kemudian buat dan sebagainya, tapi within the 24 hours. So the start 6 PM petang ni lah. Mostly you guys better buat malam ni lah. Mana dah buat semua, dah rehat semua ni, dalam pukul 10 malam tu boleh start buat. Okay, so it's free for you guys to buat lah.
Depend juga nak buat dengan bersama kawan-kawan ke apa ke sebagainya kan. It depend. Sebab benda ni memang open sebab tu. My midterm is always open. Midterm ke lab test ke semuanya the open lah is for you guys. But the answer is depend on you guys lah. For each individual tu. Okay. Okay, so the second one, the third one. Okay, kita pergi ke kelas kita ni lah. Okay. Okay, so kita topik for this kata apa kelas online kita petang ni adalah the camera system lah untuk kita implement in our game engine. So dalam game engine ataupun dalam pembuatan game memang kita guna kamera ni memang betul lah. Sebab modul-modul yang penting dalam game engine, kamera kan, collision, then audio kan nak buat game, asset management, itu memang sangat penting lah, asset of course lah kan. So kamera ni pun sangat penting kita nak implement. Mostly dia akan ada modul kamera tu ada lah. Okay, macam Unity dia guna cinema machine dia guna kan, ataupun juga boleh coding juga punya kamera sendiri. Dia pun ada dia punya kamera kan, tengok je dekat tutorial dekat YouTube tu juga search je guna kamera kan. So banyak cara, banyak tutorial lah dan juga implementation of using kamera ni you guys boleh implement. So dia sangat penting sebab di mana kalau you guys start buat satu game tu, the posisi that of the camera tu must be actually dia boleh cater in term of how well the camera is been performed during the game lah, during game or simulation or animation. Okay. Kita tak nak macam contohnya kita buat satu kamera tu contohnya dalam game, bila karakter tu moving, especially for the third person view bila orang kita nampak the character tu in front of the kamera tu di depan, okay, dalam jarak yang beberapa unit dari dia. So bila kita belok menghadap ada belok ke kiri ke kanan dan ada obstacle, contohnya ada pokok ke bangunan besar, kita naklah kamera tu tembus dinding tu kan. So somehow dia ada some mechanism macam mana nak buat. Mungkin kamera tu bila ada dinding, ada collision, mana kamera collide with the wall je, dia akan automatic, dia akan shift kanan sikit ke tak nak, dia akan follow automatic. So but right now game engine semua dah ada dia punya capability tu, dia dah ada dia punya function tu, just you guys panggil je untuk dia elak that kind of bug to happens lah. Okay, so move on. So disclaimer, this presentation notes are intended only for educational purpose. All content and materials are credited belong to original authors. Okay. So how can camera be implemented in game engine? So this is the first one lah kita nak tengok. Tapi basically it's the same with how camera can be implemented in game creation dan sebagainya lah. So kita tengok sini banyak stuff, banyak camera system, banyak camera punya view we can see from the this slide. Tengok ada from the top one, okay, and then from the third person dan sebagainya. So mostly third person and then top view and juga first person tu most the commonly used lah. Okay. So ini adalah some graphical projection yang kita yang saya dapat bagi kamu tengok apa yang selalunya ada dalam dunia simulation ataupun game ataupun animation lah. Okay. Dia ada parallel projection, ada perspective projection. Beza antara these both of parallel projection and perspective projection ni is depend on how the camera punya angle tu berfungsi lah. So parallel tu mostly dia parallel, kita nampak mostly dia nampak ada dua, dia sebenarnya macam 2 point ya, macam 2 point lah. It's not kadang macam 3 point lah. Okay, tapi it's the same thing with the perspective pun. Perspective ni dia ada vanishing point, tapi parallel ni tak ada vanishing point, dia macam memang ni infinite lah, infinite. Okay, kalau perspektif ni memang dia akan ada satu titik pertemuan dia, tapi yang parallel ni memang dia mostly dia straight forward, dia terus tak nampak dia punya vanishing point dia tu. Okay, dia memang itu dua dia beza lah, ada parallel dengan perspektif lah, itu yang penting. Okay, so kita tengok sikit-sikit lah some definition of this. You guys actually can read it after this slide ni pun nanti saya akan update dan letak dalam ULEARN. Okay, multi-view projection, kita tengok the first angle kan, the angle so di mana show the multiple side of front, side and top of the object in 2D without respective distortion. Okay,
Application used in the UI view for technical accuracy such as in inventory and character customization screen. Okay, so kalau you guys tengok macam ni, nampak ni, yang ni. Yang ni, ini orang kata view biasa lah, view untuk software, bukan view untuk environment, untuk 3D atau 2D, tapi dia view in term of, orang kata apa, satu benda untuk UI lah, untuk UI saja, tekan button semua, itu is something like this common untuk inventory system lah, okay. And then kita pergi ke orthographic projection, ozonometric. So, ozonometric ni pergi ke arah sini, ozonometric ni ada isometric, ada diametric, ada trimetric. Dia macam nampak macam ada macam point je kan, tapi it's parallel punya, ada parallel punya projection. Okay, so isometric projection ni, description dia display objects at equal angles along three axes, okay, creating a 2D appearances, okay. So application common in 2.5D game such as SimCity, Diablo kan, dia main karakter kecil-kecil tu, ataupun Dragon Age dan sebagainya lah. Okay, diametric projection dengan trimetric ni mostly on ada dia punya axis dia lah tu, different je. Ada 2, ada 3, okay. Okay, so dia ada sudut dia. Actually you guys kalau perasan isometric, diametric ni dia ada punya solat sudut dia. Okay, kalau trimetric ni macam dia memang sudut dia berbeza lah. Sini macam dia sudut dia macam dia punya angle for each side tu difference. Okay, kita move on. Okay, and then next one is oblique projection. It's still under parallel. Okay, kita sini ada cabinet projection, ada cabinet projection, and then military projection. Okay, so the question is depth is reduced to half of to minimize the distortion. Okay, technical and schematic and strategy game. Okay, so cabinet view projection lah. So kita tengok sini balik, back to the unit 1. Okay, this one is cabinet. Di sini macam nampak macam ni kan, macam betul tak, macam 1 point kan. Tapi dia tak ada variation point, nampak dia parallel dia semua, dia infinite dia, infinite dia. Yang ni nampak dia macam atas ni lain compare this one. Hampir sama tapi it's not the same okay. Ni cabinet nampak sama macam kabinet juga, tapi something have a long English sini and then military sini. Okay, so it's quite different lah between each of the three. So they better maintain the full depth, often appear slightly distortion. Nampak dekat belakang ni, nampak dia macam dia distort sikit di bahagian situ. Okay, question order technical game and technical simulation. Mostly in terms of simulation dan strategy game ni sebenarnya tiga-tiga ni. Okay, military projection emphasize certain dimension, creating a unique view. And planning tools. Okay, so shootings of punya projection digunakan. Okay, yang paling penting, yang paling digunakan mostly dalam game macam ni lah. Dan untuk game-game selain daripada game strategi, 1 point projection, mana ada titik vanishing point kan. Ni mostly open world game memang ada lah, memang guna game ni lah kan. Environment dan sebagainya, mana dunia betul kita lah. Okay, kita gunakan distinct kind of the perspective and juga projection. Okay, and then ada 2 point. 2 point ni ada 2 vanishing point. Okay, dia letak, soalnya kalau kita ni dia tamat dekat dia ada situ kan. Okay, dia situ, dia ada titik ujung sini, titik ujung sana kan. Situ dia macam ada 2 vanishing point. Okay, common in 3D game for building landscape and interior. So mostly open world game sama lah dengan ni, nampak satu ni tak ni sangat. Mostly 2 dengan 3 ni mostly hampir sama, cuma dia projection dia yang berbeza lah. Okay, ada third vanishing point. Okay, for the depth of the 3 edges. Okay, so informative for large scale environment in open world and third person game. Yang dia gunaan dia. Okay, okay, yang satu tambahan adalah mostly macam ni fish eye punya. Okay, fish eye punya view, macam you guys tengok panorama lah. Okay, mostly dekat VR lah kan benda ni. Okay, application dekat VR. Okay, sebab apa VR? Sebab VR ni implementation dia lain lah sikit berbanding dengan 3D punya ni. Sebab that's why kalau kita buat game for VR ni, kita kena main dengan kamera tu lebih sikit. Kita tak anggap dia macam 3 point punya perspective projection, but we set it as a curvilinear punya projection lah. Okay, maka sebenarnya ni pun ada pecahan dia lagi sebenarnya, ada few type of view lagi. Okay,
tu yang dalam game engine lah. So mostly game engine dia kadang dia dah implement all this kind of camera system ni dalam tu untuk kita panggil, just kita select je kan. Kalau dalam Unity tu memang just kita letak, kita boleh apply je kan terus. Tu senang je lah. Kalau dalam Unreal pun ada cara dia. Okay, siapa yang biasa guna Unreal memang ada cara. Okay, camera placement in game. So placement in game ni ada multiple type, ada multiple punya cara lah. Okay, so ada 4 di sini cara dia camera placement. Camera placement ni ibarat kita you guys buat satu karakter tu, and then kamera tu kita attach dengan player tu macam mana. Okay, contohnya third person ni letak paling awal nampak tu, popular perspective. Bukan nak kata ada tak same tempat ni, ada lah, tapi ini the most common lah. Contoh third person, you guys ada satu karakter, ada karakter kat depan tu, karakter kat depan ni kan. So dia jalan ke depan sana kan. So kamera dia macam contohnya dia pandang sini lah kameranya. Ni kamera dia kan. So kita jalan ke depan, kamera ni macam attach, macam kita bawa satu benda follow kita kan. So that kamera belakang kita lah. Terus the body and follow the movement. So dia follow je lah semua exact. Kalau kita mana kita tekan kamera tu satu ni. Tapi mostly kalau game open world ni dia akan ada banyak orang kata apa, setting kan. So you guys kena make sure orang kata apa, kamera tu dalam game, bila kita buat game ni, in term of buat game lah, game question, dia ada boleh buat pilihan lah, ni nak kamera tu nak jadikan dia first person ke third person. Mungkin third person tu pun ada pelbagai punya view, jarak from eagle eye lah dan sebagainya, from eagle eye dan sebagainya. Macam Assassin's Creed kan pandangan daripada, bukan pandangan tu pun third person juga, kita pergi daripada third person player tu pergi ke third person burung helang tu yang jadi watak untuk tengok surrounding tu kan. So third person juga, bukannya senada kamera ni type pun, dia kamera belakang burung terbang yang jadi wakil kita untuk tengok view depan lah. Assassin's Creed terkenal lah dengan burung kat udara tu kan, dia tengok sekeliling, dia juga dapat kenal musuh-musuh. Okay, fix this camera doesn't move and show the player characters in the series of still image. It can help the player focus on the game objective and mechanic, but it can also make the game feel less dynamic and interactive. Fix ni macam dia macam game mostly 2D platformer lah, macam tu je kan. Dia memang kalau 2D platformer ataupun 3D platformer yang satu view je kan, dia fix itu kan, dia sebagainya. Kalau third person ni memang dia boleh, orang kata apa, duduk depan-depan tu, kita gunakan mouse, kita boleh tengok kiri kanan kan. Dia nak kiri kanan, kita boleh hala pandang atas bawah kan. Macam tu kan dia boleh ni. Tapi kalau fix ni, mouse you guys tak guna lah, pakai keyboard je kan, ataupun pakai controller je. Nak tukar apa, nak tengok sekeliling apa, memang macam tu je kan. So dia, itu dia fix lah. Okay, tracking, this camera follow the player character movement. Dia ni mesti nak kata dia pun sama lah macam third person, tapi dia still make it something different. Dia tracking ni lebih kepada kalau dia buat movement tu, dia orang kata apa, dia akan, bila contoh lah you guys pergi, dia macam third person, tapi third person ni memang follow exactly lah, follow ni style yang biasa, follow dia, sebab dia dulu follow the movement. Tapi contoh bila dekat kawasan sempit ataupun kawasan tu dia macam ada nak kena buat animation sikit, kena masuk kawasan tu dia kena macam mengiring sikit, macam dia masuk celah cliff of mountains kan. Kalau you guys main game-game biasa kan, masuk kawasan yang gua-gua kan, kena sempit. Sampai situ tekan macam press F to enter that ruang sempit kan. Masuk kamera tu tiba-tiba dia ubah kan. Kamu tak tekan pun, tekar player punya ni tak tukar pun. So dia akan tukar pergi ke mungkin dekat sikit player tu. Macam tu. Itu one of the game punya, nampak macam senang nak buat tu, it's quite difficult lah benda tu. So diorang kena programkan kamera tu untuk buat that things. Tapi kalau macam kalau macam yang biasa-biasa kita buat kereta tu, kita mostly maintain macam tu je kan. Tapi risaunya takutnya kita akan masuk, orang kata apa, terlanggar di tentunya termasuk partly of the camera tu masuk dalam objek tu. Orang tu sempit kan, tu sempit nanti masuk. Okay. Tapi ada yang buat style, kalau buat fix ni macam ibarat juga kan, contoh mungkin satu third person style tapi dia lagi tinggi sikit. Macam karakter tu nampak macam kecil sikit lah, macam dulu mungkin dalam, nak kata dalam Zelda tak, kira macam mana dia kecil, quite
dia macam jauh sikit tapi dia still bukan jauh sangat. Tapi kita boleh mungkin start Dragon Age pun boleh jugalah, tapi Dragon Age tu macam mostly dia macam fit juga sebab dia 2.5 kan, dia still macam D juga dia style kan, tapi something like dia ada different sikit than the third person lah. Okay, so itu dia masuk kat dinding, masuk kat celah-celah gua tu ke, ataupun batu di crush kan, masuk bawah dan sebagainya kan. So interactive, this pasti automate camera allows player directly change the view. Ni sama, mostly is quite the same from tracking lah, sama. Rasa ni mostly macam dia effect ni. Dia still the camera sama, mostly tunjukkan third person but it has some, orang kata apa, dia punya effect dia. So effect yang dia letak dekat kamera tu is not just a third person punya ni. Okay. Tapi third person with interactive punya automated camera. Okay. Macam tu dia style dia. Okay, so kita move on. Okay, so ni tengok contoh macam tu, kita tengok ni kena pandang di sini nampak macam ni, pandang di atas nampak macam ni, macam ni. Ni nampak dia sketch dulu macam mana dia buat Okay. Dia pandangan akhir ni, pandangan contoh-contoh pandangan dah. Nampak ada yang nampak betul-betul exactly belakang player. Ada yang dia macam third person tapi from the side kan. So macam sekejap macam Warrior sekejap. Warhammer 4000 Space Marine 2 macam Space Marine 2 rasanya kot dia. Space Marine 2 tu dia macam third person tapi dia belakang, tapi dia depan juga. Okay, and then this one ni macam bukan lah, macam ada Battlefield ni Battlefield ni game je. Okay, macam mostly Dota 2 lah. Okay, Dota 2. Okay, this one pun ni first person lah kan, first person. Ada first person from the straight pandangan tengah macam PUBG sebagainya kan, so this, okay, yang pandangannya ada. Okay, so next one, camera in game ni, camera ni nampak macam camera nampak. Ni so yang nombor 4 ni macam ni nampak. Nombor 4 ni pandangan ni sesuatu macam dia attach dengan pinggang, macam ada mata-mata kat sini. Kalau nombor 1 ni nampak dia cross ni, nampak dia macam ni tak. Dia baring tu nampak macam ni kan. So ini pandangan for the first person lah, tapi dia boleh view macam ni. So kalau first person tu orang tu baring, tapi mostly macam ni kita akan setkan manually rasanya. Kita akan set dia punya path dia ke sebagainya kan. Okay. Kalau nombor 2 ni hanging ni, pandang atas macam ni. Okay. Ni betul dia rasa dia memang kat mata je. Kat mata dia. Mata dia. Ni nak cross kan. Dekat sini pula, dekat ni kan. Kepala tak ada pula dah. Okay, ni macam ada echo pula pandangan mata dia. Person. It's not terpesan sangat lah. Dia macam boleh apa kat pinggang je kan, pas pinggang saja. Okay. Okay, ini this is a view dalam, contohnya dalam kalau you guys pakai Relic tu kan, Relic OpenGL lah kan. Dia ada pakai benda istilahnya dia lah. Okay, for view parameters ni. Okay. You guys ada satu kamera sini, tapi view dia dekat mana? Okay, dekat mana? So dia kena setkan Z near dengan Z far. So you guys kena pastikan nampak semua dalam ni je lah. So kalau ada environment yang dekat luar sini, luar daripada sini, itu ada awan semua dan sebagainya kan. Okay, tak masuk dalam ni tak dapat lah. So sebabnya kita mostly nak jimatkan resources. Okay, kita tak render semualah maksudnya. Okay, so kita akan just render apa yang di dalam ni lah. Ini kita view frustum ni. Okay, view frustum. Kita akan ada topik frustum nanti untuk tengok untuk viewing ni macam mana dia implementation kan, lepas collision detection lah. Okay, so kita akan set condition tu. Tapi mostly ni automatic dalam game engine, dia dah ada lah automatic, dia can view path tu. Okay, supaya kita tengok mana dia tengok sebagainya. So kalau bila you gerakkan contoh dalam ni macam Unity lah. Okay, dalam Unity tu kalau you gerakkan contoh custom kali Unity kan, contohnya sekejap sebenarnya share screen sekejap. Share. Okay, share screen sekejap. Okay, so kalau you guys tengok ni,
Sekejap. Mana part dia? Sekejap. Nampak ada tak ada kan nampak tu. So ada benda time dia render, ada time dia tak render kan. Dia macam kalau dia lagi jauh. Sini contoh yang tak apa bagus. Ada tak ada lagi satu lagi. Kejap. Ni OpenGL Frustration kali punya ni. Ni contoh dalam OpenGL lah kan nampak. Dia tak, so di sini dia tak view, sini dia tak disable kan. Tapi nampak, ni nampak sangat lah. Tapi nak tunjuk bahawa dia akan paparkan apa yang di depan kita. Contoh dalam Minecraft pun ada kat macam ni. Macam ni dia buat. Tapi dia tak ada sampai ni view dia kecil kan supaya dia bagi kita nampak macam mana dia tak renderkan kiri kanan tu kan. Nampak. So dia laju lah untuk quite the massive punya world. Okay. Tu panggil frustum culling tu sebenarnya. Frustum culling panggil. Okay. Mana istilah tu dapat? Itu daripada ni lah. Mostly daripada researcher-researcher yang buat benda ni lah. Okay. Okay, kalau dalam Unity mostly dia akan pakai cinema machine ni. Okay, cinema machine ni you guys boleh set up dia. Boleh set up dia, panggil dia and then you guys dah automatic ada dalam tu. Okay. Okay. Listkan ataupun letakkan mana-mana yang virtual camera, mostly virtual camera lah, and then preload camera dan sebagainya. Okay, dalam Unreal pun ada punya teknik dia sebagai dalam tu enable, so mostly dia dah implement benda ni. Kalau tidak kita kena coding, kita pun boleh coding manually, okay, dan setkan manually, depend on our system lah. Tapi sebab dah ada, mesti kita just follow je lah apa what's the keperluan yang ada untuk you guys punya game tu lah. Okay, so some info about the camera system in the game engine ni ada few sini mention kan berkaitan dengan kamera, penggunaan cinema machine, okay, camera sequencer dekat dalam Unreal dan juga Godot camera lah. So kamera ni of course orang kata apa, is the most important things lah dalam you guys kita bina game engine ni. Contoh game engine ni nak bagi you developer create game tu supaya boleh nampak game yang kita bina, yang kita buat tu sampai matlamat je lah. Okay, it depend on the game dah. So how do we place the camera tu is very important. Okay, so make sure kita bila kita buat, contohnya kita buat game lah, bila kita buat game tu kamera tu taklah tersangkut dengan wall ke obstacle dan sebagainya kan. So sebab tu that's why game testing ni ataupun contoh yang test all the game ni dia kena test. Okay, ni kita sini open sikit lah, ni bukan saja kamera. Anything dalam game tu juga kena test dari segi jumping dia, dari segi mechanic of the walking ke running ke, tengok dia adakah macam orang kata apa, nampak smooth tak. Contohnya kadang kita gerakkan watak tu macam dia macam berjalan je, tapi bunyi tapak kasut footstep yang kamu letak kat audio footstep tu nampak kuat sangat, tuk, tuk, tuk. Macam bunyi macam dia tak kena dengan dia punya ni kan. So dia kena setkan dia punya properly, dia punya sound dan sebagainya kan. So in order to make it the game tu more nampak, bukan nak kata realistic, tapi real to the game lah. Okay, sebab game ni memang it's not in term of realism, tapi dia in term of real to the game, apa yang game tu perlukan. Okay, sama dengan kamera. Okay, kamera tu pasti kamu baloi lah ni. Kalau benda tu setiap game tu perlu dia fix kamera punya view untuk 2D atau 2D performer is fix lah. Okay, dia tak, janganlah gunakan dia another type of the camera yang kata apa tak macam betul. Sebab kadang-kadang ada juga 3D performer macam Astrobot tu kan gunakan third person juga kan, tapi is performer game. Okay, so dia tak fix. So but actually dia very interactive lah dia punya kamera tu. So dia buat macam ni sebagainya kan. Yang paling pentingnya kita tahu guna that kind of setup tu untuk
our game dan juga muatan game engine. Okay. So dah habis dah. Okay. Jadi okay, so itu untuk kuliah ni dah habis. So just share sikit berkaitan dengan Yula nak buat. So ulang balik ya. Ulang balik. Okay. Okay. So make sure you guys pergi ke bahagian yang midterm and lab test 1 ni. Okay, midterm dia tulis sini midterm and lab test 1 and 2. So bahagian ni dia ada sini midterm test. So you guys tengok sini. So nanti dia akan enable ni dah by 6 o'clock, 6 PM. Okay, dia akan enable. And then submission pun within that time. So plan your time lah tuan Sid. Maybe you just need around 1 hour je sebenarnya. Okay, tak lama pun. Okay, at the same time ada projek ni mention juga. Okay, dah memang enable lah. You guys boleh download. Okay, and then you discuss with your group. And then ini memang dah lama dah start from 1st November. Okay, 1st November. Okay. And then lab assessment. Okay, ni yang lupa. So 3 tab ni dah. 1, 2, 3. Right now midterm lah paling penting. Lab assessment ni. Okay, berjalan semasa. Dan yang ini yang lupa. Week 5 starts 11 November. Ada start sikit. Okay. Ini memang open je. Maksudnya dia tak ada tutup. Once dia open week 5 tu dia keep all open until end of the semester lah. Tapi before final exam lah. Okay, this one is lab assessment. You guys click under 4 I think. Okay, 4 kan. 4 tak situ. Okay. Okay, and then okay, so that's it for the lab assessment. Okay.